Seterusnya kita bincangkan dari segi aspek seni bina dan juga penterjemahan. Seni bina, kalau kita melihat puncak keagungan menjurus kepada pemandangan tumbuhan, garisan geometri, gambar rajah, awan, larat dan sebagainya. Ini dikembangkan oleh zaman Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana istananya adalah dibuat dengan ditatahkan dengan emas permata. Dan dia mempunyai 21 buah istana telah didirikan dengan seni ukiran yang cukup amat cantik, dan juga terdapat 15,000 masjid yang indah di seluruh wilayah Islam termasuklah Mekah Madinah dihiasi dengan seni bina yang cukup amat cantik. Itu kalau kita melihat dari segi aspek seni bina. Dari segi aspek penterjemahan, ia ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang kita kaitkan iaitu zaman Al-Ma'mun di sini, yang cinta kepada ilmu. Kegiatan penterjemahan secara bersistematik dalam mana-mana disiplin ilmu, dan juga penterjemahan karya-karya saintifik Yunani ke dalam bahasa Arab, dan juga ilmu yang dikatakan mewarisi ilmu-ilmu yang terdapat di Eropah, yang mana Eropah pada waktu itu tenggelam, maka Islam mengembangkannya sehingga dikatakan Eropah belajar dengan dunia Islam untuk perkembangan ilmu yang selanjutnya. Kemudian pendidikan sejarah Islam kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa asing, ke bahasa Eropah, yang menjadi pendorong kepada kebangkitan Eropah pada waktu itu. Pada waktu itu Eropah adalah zaman kegelapan. Pada waktu itulah orang Eropah belajar daripada negara Daulah Abbasiyah ini di Baghdad dan mempelajari sehingga dikatakan ilmu itu dapat mengalir ke Eropah, dan ia adalah pencetus faktor utama kepada zaman Renaissance ataupun zaman kebangkitan Eropah. Okey. Itu kita bincangkan tentang penterjemahan. Begitu amat signifikan kalau kita bercakap tentang penterjemahan ini jika dikaitkan tentang perkembangan ilmu ataupun perkembangan ilmu pengetahuan dari aspek ketamadunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Okey. Yang last sekali dalam bab sumbangan ini iaitu kemunculan mazhab. Munculnya imam mujtahid yang dapat mampu mengeluarkan ijtihad. Golongan ahli kias banyak menggunakan fikiran ataupun kias untuk menetapkan suatu hukum, dan juga golongan ahli hadis yang mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis. Dan juga lahirlah mazhab-mazhab yang muncul selepas itu, iaitu mazhab-mazhab yang terkenal seperti apa Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, yang muncul ke permukaan, iaitu anak-anak murid kepada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali itu sendiri. Okey. Kemudian pelbagai mazhab ini bukanlah dikatakan sebagai perpecahan kepada umat Islam, tetapi ia sebagai satu bagaimana jalan ataupun alternatif untuk menyelesaikan masalah pokok dalam ajaran Islam, sehingga tidak ada timbulnya kekeliruan ketika mana merujuk kepada Al-Quran maupun hadis. Maknanya ada pengembangan terhadap hukum-hukum yang berlaku daripada Al-Quran dan juga hadis, dikembangkan dalam yang disebut sebagai usul fiqh itu sendiri. Okay, ini pengembangan kemunculan mazhab-mazhab yang banyak membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam ilmu Islam. Sudah saya katakan setelah 5 abad, 500 tahun zaman Daulah Abbasiyah ini pun dalam keadaan posisi buruk. Kenapa? Mulalah nampak kelemahan yang ada. Pertama, khalifah lemah, yang bermula daripada zaman Al-Waqid, zaman awal pertengahan lagi sudah ada nampak kelemahan, sehingga dikatakan muncullah ada wilayah-wilayah lain yang merasakan mereka kuat, mereka ingin nak memerdekakan diri mereka sendiri. Dan juga adanya kemunculan mazhab-mazhab ini terutamanya dalam mazhab politik. Mereka ingin merebut kekuasaan dalam pemerintahan juga. Juga kegawatan ekonomi. Kerana ada juga di kalangan khalifah yang ada segelintirnya berfoya-foya, tidak meletakkan keutamaan dalam bidang ekonomi, sehingga Baghdad mulai pada titik kelemahannya, sehingga dikatakan kegawatan ekonomi muncul. Dan juga yang saya sebutkan tadi, tuntutan kemerdekaan wilayah. Saya katakan pada awal pembincangan politik pada waktu itu dasar desentralisasi, tetapi menyebabkan wilayah yang kuat menekan untuk memerdekakan. Kemudian tekanan musuh luar, iaitu terutamanya
kekuasaan Mughal. Ini juga yang menyebabkan kejatuhan Daulah Abbasiyah. Yang kita tahu, tindakan zalim terhadap musuh, ketika mana musuh maka tindakan zalim oleh para khalifah menyebabkan musuh amat benci dan bermusuhan dengan khalifah Daulah Abbasiyah ini sendiri. Kemudian juga faktor jatuhan mementingkan persoalan yang remeh-remeh, bukannya persoalan prinsip, sehingga menyebabkan kejatuhan Daulah Abbasiyah ini kerana persoalan-persoalan remeh yang ditekankan. Jadi sebab itulah jatuhlah kekuasaan Khalifah Daulah Abbasiyah dan perpecahlah kerajaan-kerajaan Islam dalam kuasa-kuasa yang kecil. InsyaAllah kita akan bincang sambung lagi bagaimana kuasa muncul selepas itu, iaitu kuasa Turki dan kuasa-kuasa kecil, iaitu Murabitun Muwahhidun dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada perbincangan yang akan datang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.